Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan masuk bab 4 iaitu tajuknya adalah nisbah, kadar dan kadaran. Okey. Jadi yang pertama untuk hari ini kita akan tengok nisbah. Okey. Jadi apakah nisbah? Nisbah digunakan untuk membandingkan dua kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Okey. Misalnya 500 gram kepada 9 kilogram boleh diwakilkan dengan nisbah sebagai 500 gram nisbah 9 kilogram. Okay, kalau nisbah, kamu perlu tulis dia ada titik bertindih macam ni. Okey, contoh A nisbah B. Okey, so dalam kes ini dia bagi gram dengan kilogram. Okey, gram dengan kilogram. Kalau kita nak buat di dalam bentuk nisbah, dia mestilah ditukarkan kepada unit yang sama. Okey, kalau sini gram, sini pun kena gram. Kalau sini kilogram, sini pun kena kilogram. Okey, dalam soalan ini dia bagi 5000 gram, dia jadi 5 kilogram. Sebab 1 kg sama dengan 1000 gram. Okey. So kalau kg ke gram kita akan darab. Gram ke kg kita akan bahagi. Okey. Jadi kalau 5000 gram, 5000 gram nak pergi ke kilogram, kita perlu bahagi. Jadi 5000 bahagi 1000. Okey. So boleh potong kosong. Kalau bahagi boleh potong kosong, so tinggal 5 kilogram. Okey, so 5 kilogram nisbah 9 kilogram. Ataupun boleh juga ditulis sebagai 5 nisbah 9. Kenapa boleh tulis macam ni? Sebab dia dah sama nilai. Okey, kg dengan kg. Baik. Bagaimanakah anda mewakilkan hubungan antara 3 kuantiti? Okey, kalau yang tadi cuma 2, 1, 2. Kalau 3 kuantiti, okey, boleh tengok dekat bawah ni. Contoh dia bagi wakilkan nisbah 0.02 meter kepada 3 cm kepada 4.6 cm dalam bentuk A nisbah B nisbah C. Okey. Jadi dekat sini kalau ditulis kepada ni maksudnya adalah nisbah. Okey. So kita tulis kat bawah ni 0.02 meter nisbah 3 cm nisbah 4.6 cm. Okey, sekarang ni meter, centimeter, centimeter. Okey, jadi kita tukarkan dalam bentuk apa? Tukarkan yang ini kepada centimeter sebab 2 ni centimeter. Okey, so kita nak mudah. Okey, 1 meter sama dengan 100 centimeter. Okey, kalau meter ke centimeter, atas ni darab, centimeter ke meter adalah bahagi. Jadi, kalau 0.02 meter, 0.02 meter, meter nak ke sentimeter perlu darab 100. Kalau darab kita perlu gerakkan, nampak tak ada 2 kosong kat sini? Kita gerak 1, 2. So, dia akan jadi 2 cm. Okey, 2 cm nisbah 3 cm, 4.6 cm. So, semua unit dah sama, sentimeter, sentimeter, sentimeter. So, boleh jadi 2, 3, 4.6. Okey. 2, 3, 4.6 ini boleh juga ditulis sebagai 20, 30, 46. Kenapa? Sebab dekat sini ada perpuluhan. Okey, dekat sini ada nombor bulat. Jadi, jadikan 4.6 ni kepada nombor bulat. So, 4.6 ni kan, anjakkan titik dia 1. So, kalau kita anjak, dia akan jadi 46. Okey. Kalau ini anjak 1, yang ini pun kena anjak 1. Bila ni anjak, ini akan jadi kosong. Yang ini anjak, yang ini akan jadi kosong. Sebab itulah dia jadi 20, 30, 46. Okey. Dan ketiga-tiga nombor ini boleh dikecilkan. Okey, boleh dipermudahkan menjadi 10. Macam mana boleh dapat 10? 20 bahagi dengan 2. 20 bagi 2 dapat 10. 30 bagi 2 dapat 15. 46 bagi 2 dapat 23. Okey, semua perlu dibahagikan dengan nombor yang sama.
Okey, kita akan tengok apakah nisbah setara. Setara ni maksudnya sebenarnya sama. Okey, perhatikan pecahan setara yang mewakili bahagian berlorik dalam rajah di bawah. Okey, so ini rajah, yang berlorik ni yang diwarnakan. Okey, so dekat sini ada yang berlorik ada 1, 1/2. 2 ni adalah 2 bahagian semua sekali. Kalau yang ini ada 1/2 bahagian yang berlorik, semua sekali ada 1, 2, 3, 4. So 2/4. Kalau yang ini pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 per semua sekali ada berapa? Tadi kita dah kira 6 kan? 7, 8, 9, 10, 11, 12. So kita ada 6/12. Okey, kita tuliskan ketiga-tiga pecahan tersebut di dalam bentuk tulis dekat bawah lah. Okey, kita dekat bawah dulu. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 6/12. Kenapa kita letak sama dengan? Sebab kita nak tengok dia punya nisbah yang setara. Okey, sekarang ini tengok yang di atas. Okey, kalau 2 bahagi 2 dapat 1. 2 darab 3 dapat 6. Okey, 4. Kalau atas darab 3, bawah pun akan darab 3. 4 darab 3 dapat 12. Okey, kalau atas darab 3, bawah darab 3. Kalau atas bahagi 2, bawah pun kena bahagi 2. Okey, 4 bahagi 2 dapat 2. Macam mana dapat nombor-nombor 2, 3 ini? Awak cubalah buat. Okey, 6 bahagi dengan 2 dapat berapa? Dapat 3. So, kita tahulah 2 darab 3 dapat 6. Ataupun, boleh diungkapkan sebagai nisbah seperti berikut. Okey, kan 1/2 kan? 1/2. Boleh juga kita tulis dia sebagai 1 nisbah 2. Okey, so sini 1 nisbah 2. 2/4, 2 nisbah 4. 6/12 adalah 6 nisbah 12. Okey, so tengok kotak yang berwarna pink ini. Kotak yang warna pink ni adalah nombor yang berada di atas. Okey, jadi dia bandingkan kotak warna pink dengan kotak warna pink. Dia tak boleh pink dengan hijau, tak boleh. Okey, so macam tadilah 2 bahagi 2 dapat 1. Okey, so 2 darab 3 dapat 6. Sama juga macam tadi. Okey, jadi apa yang kita boleh katakan dekat sini? 1 nisbah 2. Okey, yang ini dia tulis dalam bentuk nisbah. Pecahan ni dia tulis dalam bentuk nisbah. 2 nisbah 4 dan 6 nisbah 12 dikenali sebagai nisbah setara. Okey, jadi maksudnya apa? Nisbah setara ini dicari dengan mendarab. Okey, mendarab atau membahagi ataupun bahagi setiap bahagian dalam nisbah dengan nombor bulat yang sama. So, kalau atas tu kita darab dengan 3, bawah pun kita boleh darab dengan 3. Kalau atas kita bahagi dengan 2, bawah pun kita boleh bahagi dengan 2. Okey, kita boleh bahagi dan darab untuk dapatkan nombor yang berada di sebelah. Okey, contohnya kat sini kita tengok dia bagi antara yang berikut, manakah nisbah yang setara dengan 27 dengan 45. So, antara 4 nisbah ini, yang mana yang boleh dapat nombor 27 dengan 45? So, kita cuba tengok. Kalau yang ini, dalam penyelesaiannya, okey, kita tengok yang ada. Okey, yang ini dia buat 54 nisbah 90. Dia buat yang ini dulu. Okey, so berapa 27 darab berapa nak dapat 54? So, awak tekanlah kalkulator. 54 bahagi 27. So, dapat 2. Maksudnya 27 kali dengan 2 akan dapat 54. So, 27 kali 2 dapat 54. Okey, 27 darab dengan 2 dapat 54. Kalau sini darab dengan 2, 45 pun kena darab dengan 2. So, 45 darab 2, tekan kalkulator akan dapat 90. So, nombor ini dengan nombor ini, bila didarabkan, dia akan dapat nombor yang sama. So, ini adalah setara. Okey, kalau nak dapatkan, katakanlah yang ini, dia bagi tadi 27 nisbah 45. Okey, kita nak cuba dapatkan 5 nisbah 3. Boleh tak? Okey, so 27 kita cuba bahagi dengan 9. 27 bagi 9 kita akan dapat 3. 45 bagi 9 dapat 5. Okey, tapi dekat sini 5 nisbah 3. Sini 3 nisbah 5. So, dua perkara yang berbeza. Jadi, ini bukan nisbah yang setara. Okey, dia kena berada di kedudukan yang sama. Okey, seterusnya, macam mana daripada 27 nisbah 45 ni nak dapat jadi 9 nisbah 15?
Okey. Daripada 27 nak jadi 9. 27 dia nak jadi 9. Maksudnya 27 kena bahagi dengan 3. So ni akan dapat 27 bahagi dengan 3. 27 bahagi 3 dapat 9. Okey. Kalau 27 bahagi 3 dapat 9, 45 pun mestilah bahagi dengan 3. Okey. So kalau tekan kalkulator, 45 bahagi 3 dapat 15. Okey. So dapat tak 15 dekat sini? So dapat 9, 15. So ini adalah nisbah setara. Okey. Seterusnya kita nak tengok kalau dia jadi pecahan macam mana pula? 1/2 nisbah 5/6. Okey. So daripada 27 ni macam mana nak jadi 1/2? Okey. So daripada nombor yang ni nak jadi 1/2. Okey, 27 nak jadi 1/2. Okey. So dekat sini dia buat 27 darab 1/54. So dekat sini akan dapat 1/2. Okey, kalau sini darab 1/54, di sebelah kanan pun 45 pun kena darab dengan 1/54. 45 darab 1/54 akan dapat 5/6. Okey, so dapat juga jawapan dekat dalam kotak biru. So ada 3 sahaja nisbah yang setara. Kamu kena cuba sama ada darab ataupun bahagi agar nombor yang berada dalam soalan dapat balik nombor yang berada di dalam kotak berwarna biru ini. Okey, jadi tulis jawapan. Maka nisbah yang setara dengan 27 nisbah 45 ialah apa yang cikgu tik tadi? 54 nisbah 90, 9 nisbah 15 dan juga 1/2 nisbah 5/6. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok bagaimanakah anda mengungkapkan nisbah dalam bentuk termudah. Bentuk termudah ini maksudnya kita nak kecilkan dia sampai dah tak boleh kecil dah. Okey. So untuk mengungkapkan nisbah dalam bentuk termudah, kita membahagikan kuantiti itu dengan faktor sepunya terbesar FSTB, ataupun kalau kita nak darab, kita kena darabkan kuantiti itu dengan gandaan sepunya terkecil. Okey, maksudnya macam mana? Okey, cuba tengok soalan. Ungkapkan setiap nisbah yang berikut dalam bentuk termudah. Okey, so soalan A dia bagi 800 gram nisbah 1.8 kilogram. Okey, so dekat sini gram dan juga kilogram. So kita kena tukarkan jadi unit yang sama. Okey, dalam soalan ni dia buat gram dengan gram. Okey, so cuba ingat balik. 1 kilogram. Okey. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Okey, kalau 1.8 kilogram, 1.8 kilogram. Okey, kilogram bersamaan dengan berapa? So kilogram ke gram dia perlu jadi darab. So 1.8, ada berapa kosong dekat sini? 1, 2, 3. Okey, gerakkan, kalau darab gerakkan ke depan. 1, 2, 3. Okey, so letakkan kosong dekat sini. Nah, ini awak dah pernah buat masa sekolah rendah dah ni. Okey, so dia akan jadi 1800 gram. Okey. Kemudian dia dah jadi 1800 gram. Okey, kita dah tukarkan kepada unit yang sama. Okey, sekarang ni 800 dan 1800 nombornya terlalu besar. Jadi kita boleh kecilkan. Kita nak buat kecilkan dengan apa? Kita kena kecilkan sampai dia dah jadi paling kecil dah. Okey, so 8 ada 18 dekat sini kan. Okey, so kalau kita tengok nombor dia agak sinonim dengan sifir 2. Okey, so kita letak 2. Okey, jadi kita nak hapuskan kosong dekat belakang ni. So kita bahagikan dengan 200. Okey, 800 bagi 200, kalau kita potong kosong dia akan tinggal 8 bagi 2, 4. Okey, so yang ini 1800 bagi 200, kosong ni boleh potong. Okey, 18 bahagi 2 dapat 9. Okey, so 4 nisbah 9 lah jawapannya. Jadi 4 nisbah 9 ni dah tak boleh kecil dah. Okey, jadi ini adalah bentuk termudah. Okey. Untuk soalan B, dia bagi
32 nisbah 24 nisbah 20. Okey, so kalau tengok, oh 32, 24, 20. So kalau kita tengok ni macam sifir 2 pun ada, macam sifir 4 pun ada. Okey, so kalau dia ada sifir 2, dia ada sifir 4, kita cuba ambil sifir yang paling besar, iaitu 4. Sebab kita nak bahagi sampai dia jadi kecil. So, kita buat 32 bahagi dengan 4. Okey, kemudian 24 bahagi dengan 4 dan juga 20 bahagi dengan 4. So 32 bahagi 4 dapat 8, 24 bahagi 4 dapat 6, 20 bahagi 4 dapat 5. Okey, so last kali kita akan dapat 865. Okey, 865 dah tak boleh kecil dah. So inilah jawapannya. Okey, untuk soalan C, dia bagi 3/5 nisbah 7/10. Okey, so yang ini macam mana kita nak kecilkan dia? So kita nampak ada 5, ada 10 kan? So kita darabkan dengan nombor yang paling besar. So antara 5 dengan 10 ni yang paling besarnya adalah 10. So 3/5 darab dengan 10, 7/10 pun darab dengan 10. Okey, dua-dua kena darab dengan nombor yang sama. Kalau sini darab 2, sini pun darab 2. So 3/5 darab 10, 5 dengan 10 ni boleh potong. 10 bagi 5 adalah 2. So 3 darab 2 dapat 6. 7/10 darab 10. 10 boleh bahagi dengan 10. Jadi apa yang tinggal? 7 sahaja. So jawapannya adalah 6 nisbah 7. Okey. Seterusnya kalau dia bagi 0.04, 0.12, 0.56. Kan ada perpuluhan. Cuba jadikan dalam bentuk nombor bulat. Okey, kita nak gerakkan berapa kali sampai dia jadi nombor bulat? Nombor bulat tu adalah nombor seperti 2, 4, 5. Dia tak ada titik. So kita nak gerakkan 1, 2. Ini pun kena gerak 2 kali. 1, 2. Ini pun 1, 2. So nombor apa yang ada 2 kosong? Mestilah 100. Okey, ada 2 kosong dekat sini. Jadi 0.04 darab 100. Kenapa darab? Sebab cikgu gerakkan dia ke depan. Bila kita gerakkan titik ni ke depan, dia akan tinggal 4 sahaja. Okey, gerakkan ini ke depan tinggal 12 sahaja. Gerakkan ke depan tinggal 56 sahaja. Okey, so semua darab dengan 100. Apa yang tinggal adalah 4, 12, 56. Tapi nombor ni masih lagi besar, boleh lagi bahagi. So bahagi dengan 4. So 4 bagi 4 dapat 1, 12 bagi 4 dapat 3, 56 bagi 4 dapat 14. Okey, macam mana nak tahu bahagi dengan apa ni? Awak memang kena mahir dengan sifir. Barulah awak tahu nombor apa yang sesuai untuk dibahagikan. Okey, itu sahaja untuk tajuk nisbah. Okey, terima kasih.